Nak ceritanya tak tahu bila lah tu. Tapi setengah-setengah orang kata ada dah, tapi tidak menyeluruh lagi. Kalau ada pun tidak menyeluruh, itu tak maksud lagi. Hak maksudnya menyeluruh semua. Pasal apa? Dia Yahudi ni jahat, dia sampai kau kemuncak dia, suk dia. Sehingga bukan manusia saja yang mengadu hal, yang tidak suka kepada dia. Allah SWT nyatakan batu, benda-benda yang tidak hidup tu pun tidak suka, benci kepada dia. Manusia ni ada kalanya sampai ke peringkat tu, atas nama kumpulan dia. Dan Dajjal tu pun tu kemuncak dia, dari kalangan dia juga Dajjal itu. Maknanya teruk benar. Tetapi Nabi kata kecuali pokok gharqad. Pokok tu kalau nusuk alik dia tak royak. Itu pokok Yahudi. Pokok Yahudi lah ni duk tanah tu, pokok tu. Jadi memang ada pokok. Memang ada. Dia duk tanah. Lagu mana cara dia nya? Tak tahu lah. Dia akan buat rumah ke, dia akan buat senjata ke, dia akan buat apa tak tahu. Maknanya dia pakai ilmu Nabi SAW, dia pakai. Tapi dia tidak beriman, tak berguna kepada dia, sia-sia. Cuma ada guna lah dari segi menyelamatkan diri dia tu, ada guna lah dari segi tu. Begitu juga lain-lain, banyak dia amalkan. Orang kafir amal Islam ni dari segi bersih, dari segi amanah, jujur. Dalam dunia ya ada guna, tapi akhirat saya tak ada guna, sia-sia. Sia-sia. Hak naknya dua-dua tu hak nak. Kalau tak ada dua-dua ni, paling rugi manusia tu, paling rugi. Jadi perbandingan orang kafirnya iaitu tanah yang ketiga tu. Tanah yang ketiga. Orang Islam boleh dikatakan kalau Islam saja tidak tepat untuk yang ketiga ni. Dia mesti tak termasuk dalam hak tidak angkat langsung kepala dia. Mana kalau kata orang Islam dia hairau juga, sekurang-kurangnya dia mengucap, dia terima kebenaran itu. Walaupun dia tidak berilmu, dia tidak boleh mengajar, tapi sekurang-kurangnya dia ada. Dengan itu ada manfaat juga, ada faedah juga, ada kebaikan juga untuk dia. Tapi kalau orang tidak beriman, sia-sia sungguh. Walau bagaimanapun, kalau kita kata Islam saja pun ada guna dah, kita tak bolehlah kata pada sekat tu. Sebab apa? Manusia ni sebanyak mana sekalipun amalan yang dia bawa, kelebihan pahalanya dia bawa esok, dia akan berasa rugi, dia akan berasa kurang lagi. Dia akan berasa kurang lagi. Dia akan menyesal. Dia akan kata kalaulah banyak lagi kita ambil, banyak lagi yang kita buat, kita bawa ni, alangkah baiknya. Semua akan menyesal. Apatah lagi kalau pergi tangan kosong, lagilah menyesal pada masa tu. Di sini honaknya kelebihan orang yang berilmu tahu tentang Islam. Satu, berkaitan dengan petunjuk tu. Lepas tu dia ajar Islam ni kepada orang lain. Lebih dianya lebih sangat. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis, dia sebut la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Kalau Allah SWT memberi hidayah kepada seseorang itu dengan sebab kamu, itu lebih baik lagi bagi kamu daripada kamu mendapat dunia seluruhnya. Itu kelebihan mengajar huda, petunjuk ni. Dua perkara kan, perbandingan Allah utuskan aku membawa petunjuk dan ilmu. Dia sebut dua perkara tu. Maknanya kalau orang tu beriman, lepas tu ajarkan iman ini, Islam ni kepada orang, besar sangat kelebihan dia. Sebab tu Imam Bukhari kata kelebihan orang yang berilmu dan mengajar. Begitu juga orang yang berilmu, dia tahu tentang ilmu agama ni, dia tidak duduk saja, dia mengajar. Kelebihan besar untuk orang itu. Sebab apa? Hak ni hak Nabi bawa. Dia sebut petunjuk dan ilmu. Maknanya ilmu ni hak lebih daripada petunjuk tu. Kalau kita tahu pun, kalau tak tahu pun tak apa hak ni. Kalau tak tahu pun tak apa, tapi ada kelebihan juga. Ilmu-ilmu hak lebih lah, kita kata fardu kifayah lah, kita kata tetap lebih. Jangan kita kata tidak lebih. Petunjuk tu saja, tentang Islam tu saja, ilmu-ilmu hak lain tidak berguna. Jangan kita kata begitu. Ilmu itu tetap berguna, terutamanya ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW. Di sini Imam Bukhari nak sebut juga, iaitu kelebihan hak sebenarnya, kelebihan sungguh-sungguh, iaitu hak ada dua perkara ni, berilmu dan mengajar.
Bukan bermakna kalau orang itu ada ilmu dia tidak mengajar, tak ada lebih. Hak tu ada dah sebelum pada ni kita sudah bincang dah. Banyak dah bab Imam Bukhari buat mari. Kelebihan orang ilmu ni kalau dia tidak mengajar pun dia tu sendiri tu kelebihan. Ada dah. Kerana belajar. Kalau dia tidak amal pun dia ada kelebihan dia. Kalau dia tidak amal pun dia ada kelebihan dia. Dulu kita sudah bincang dah. Di sini dia nak cerita hak lebih benar. Hak dikehendaki sangat. Lagu mana? Iaitu dia berilmu dan dia mengajar. Hak tu. Daripada sini kita tengok mana ajaran Islam ni begitu menekankan kita supaya belajar dan supaya mengajar. Sebab itulah orang kata agama Islam ni agama ilmu. Sebab dia tekan sangat. Mengaji, mengajar ni dia tekan sangat. Tetap supaya kita kata tanah tadi, walaupun dia tidak menyerap air, tidak menumbuhkan tanaman-tanaman, tapi dia ada kelebihan kan. Orang boleh ambil daripada dia. Supaya juga orang berilmu kalau dia tidak beramal pun. Kecuali tidak beramal hak wajib lah. Ni maksud hak beramal hak sunat-sunat. Kalau dia tidak buat, orang boleh belajar dengan dia. Orang boleh tahu. Bila orang tahu, orang amalkan, tidak boleh kena ke dia. Boleh juga. Jadi tidak sia-sia. Tidak kata baru boleh ke dia apabila dia beramal. Barulah orang lain buat tu dia dapat pahala. Tak. Itulah kelebihannya. Kalau ada ilmu saja pun tak amalkan hak tu pun kelebihan juga. Tetapi kalau tidak amalkan hak asas, hak wajib, itu tak ada kelebihan. Hak tu jadi bala pula. Hak tu. Ahli ilmu ni sekurang-kurangnya dia buat hak wajib tu. Lepas tu hak tidak wajib tu, hak tidak wajib hak tu tak apa dia tak buat. Dan kalau orang lain ambil daripada dia, orang lain guna, boleh pahala kepada dia. Tidak sia-sia. Seperti air, tanah tadi yang menakung air, binatang-binatang boleh minum air, boleh ambil, orang boleh ambil air. Orang lain ada faedah. Dia sendiri tak ada, dia hanya menakung saja, tapi tetap ada faedah dia juga. Ada kelebihan dia tu. Itu dia nak cerita. Tak apalah. Lepas tu Imam Bukhari kata, Abu Abdullah berkata, Ishaq berkata, ada sekumpulan tanah qayyalatil ma'. Tadi qabilatil ma'. Dalam riwayat yang lain dia sebut, riwayat Ishaq dia kata qayyalatil ma'. Qabilah makna terima. Qayyalat maknanya menyerap, menghirup. Itu makna qayyalatil ma'. Qa'un, sebab ini cara Imam Bukhari. Cara Imam Bukhari yang mana berbeza daripada kitab lain. Ini di antara keistimewaan kitab Bukhari. Kita perhatikan mana ada dalam hadis tadi qa', tiba-tiba Imam Bukhari sebut qa', iaitu air, tanah yang tidak menakung air. Itu qa'. Apa dia ayat tu? Sebabnya dalam hadis tadi ada sebut qi'an. Ada sekumpulan tanah, hanya dia ni qi'an, la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an, iaitu tanah yang rata, tanah gersang. Qi'an itu jamak kepada qa'. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini qa'. Qi'an itu kalau mufrad dia gapo? Iaitu qa'. Qa' ni apa makna dia? Iaitu tanah yang rata, tanah yang tidak menakung air, tak lekat air. Itu saf-saf, padahal dalam hadis tadi tak ada. Itu cara Imam Bukhari itu halus perhatian dia tu, dan fikiran dia sentiasa lekat dengan Quran. Walaupun dia kitab hadis ni, tapi dia ada semua Quran. Dan kalau orang tidak hafal Quran kan, dia payah nak faham apa pun. Saf-saf ni mari mana pula? Dalam hadis ni tak ada sebut. Saf-saf itu al-mustawi minal ard, iaitu tanah yang rata, yang sama. Tanah yang rata, yang sama, dan gersang pula ataupun keras, dia tidak akan menakung air. Dia air tu jadi tupuh lah kita kata. Apa Imam Bukhari sebut saf di sini? Sebab dah sebut qa', dia ingat kepada Quran. Dalam Quran ada sebut qa', dan sekali dengan qa' itu disebutkan saf. Dia bawa pergi kepada Quran kita. Kita ni dibawa pergi kepada Quran.
Tapi satu perkataan gitu je dia ambil. Kepada orang yang ngapal Quran mudah. Iaitu wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa. Tu dia. Tubiklah. Fayadharuha qa'an safsafa. Mereka akan tanya engkau tentang gunung ganang ni. Pada hari kiamat nanti akan jadi kan. Katakan yansifuha rabbi nasfa. Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul akan meratakannya jadi rata. Jadi rata. Tak ada dah gunung-gunung tu, tak ada. Jadi rata. Dan Allah Subhanahu Wa Taala biarkan dia tu jadi qa', jadi padang, gersang, saf-safa yang rata. Tu. Yang tidak menakung air. Di situ dia bagi situ. Padahal tak ada dalam hadis. Hak ada dalam hadisnya sebut qi'an. Tapi qi'an itu jamak kepada qa'. Qa' ini ada sebut dalam Quran dan disebutkan sekali dengan qa' itu saf-saf. Sebab itu Imam Bukhari. Itu cara dia. Pendeknya kalau orang tak ngapal Quran tak nampak kait tu. Dan kalau tak erti bahasa Arab, dia tak nampak lah. Apa tiba-tiba qa' ni. Tadi sebut, tak ada sebut. Yang ada sebut qi'an. Dia takut-takut kita tak telitah, tak tahu mufrad dia tu lagu mana. Sebab bahasa Arab ni baru kita kemah bahasa mana-mana pun lagu tu sebenarnya. Apabila kita tahu kalau jamak dia, mufrad dia lagu mana, terutama bahasa Arab, sebab dia pelik lagu lain. Dia lagu lain. Kalau kita tahu mufrad, kena tahu jamak dia selalu. Kena tahu, kena ada selalu. Kalau tak tahu tu tak kemah lah. Tak kemah. Itu cara dia. Dia sikit-sikit gitu ya. Tapi kita nampak Imam Bukhari ni bukan hafiz hadis sahaja, tapi hafiz Quran. Dia hafal Quran, dia ingat Quran. Jadi kalau ada saja ada kaitan dengan Quran, dia tidak lupa, dia akan kaitkan dengan Quran itu. Ini menunjukkan ulama hadis yang besar ni dia tidak berpisah dengan Quran. Quran itu tetap dalam kepala dia. Ingat semua, mesti dikaitkan. Itu maksudnya di sini. Kemudian kita pergi kepada bab seterusnya, bab raf'il ilmi wa zuhuril jahli. Ini bab ilmu diangkat, kehilangan ilmu. Kita terjemah raf'il ilmu itu maknanya kehilangan ilmu. Asal maknanya diangkat ilmu ataupun terangkat ilmu, maknanya hilang lah. Dan berleluasanya kejahilan. Bila ilmu hilang, jadi berleluasalah kejahilan. Rabi'ah berkata, tidak seyogianya, tidak sepatutnya seseorang itu seseorang yang ada sedikit pun ilmu padanya menyia-nyiakan dirinya. Menyia-nyiakan dirinya. Gapo dia Imam Bukhari nak ayat. Bermakna saat ni dia nak ayat dekat kelebihan orang yang mengajar. Ilmu ni kalau kita tidak ajar, dia akan hilang. Dengan sebab itu orang yang ada ilmu tu dia kena mengajar. Takut apa? Takut hilang. Bila hilang, kerana kita jadi sebab kau dekat, kau cepat nak kiamat. Kiamat ni benda yang menakutkan, yang mengejutkan. Orang boleh pengsan, boleh mati. Dah huru-hara, tak ada adalah kedamaian, ketenangan dalam hidup ni. Kalau tidak kiamat lagi, kita boleh lagi buat amalan, kita boleh dapat lagi kelebihan, boleh buat lagi. Tapi bila sudah kiamat, habis dah lah cerita, habis dah lah. Caranya lagu mana? Kena sebar luaskan ilmu. Jangan jadi kejahilan itu berleluasa. Hak ilmu tak ada, sikit-sikit tu ada. Hak maksudnya akhir zaman ni kejahilan itu berleluasa. Jadi orang tak cara langsung dah ke ilmu. Alhamdulillah, kita dapatnya zaman kita ni tidak begitu. Satu ketika dulu nampak pusing dah kita. Pusing dah. Orang tak sengaja agama. Tapi lah ni tidak. Tidak. Maknanya dia itulah. Makna kalau kita sedar, kita usaha, dia jadi berubah. Kita tahu kiamat tu bila. Tetapi kalau tidak mengajar, buat tak cara ilmu, yang dimaksudkan ilmu di sini ilmu yang dibawa oleh Nabi lah. Tak cara kau tu. Kalau ilmu lain tu banyak, kau banyak ilmu lain tu. Hak tu tak hilang, tapi hak tu tidak mengekalkan dunia ni. Walaupun sains pun, walaupun ilmu bintang pun, kita kata tahu hak ni kita boleh buat gini, boleh buat gini.